cukup sekadar tengok, ambil iktibar, ini tempat kisah umat terdahulu yang diazab, baik, sudah cukup. Jangan nak enjoy pula kat situ. Tuan-tuan, di laut mati tidak ada hidupan akuatik walaupun satu. Maknanya itulah tapak kota Saddam yang diduduki oleh umat Nabi Lut, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut azab biasa berlaku ketika sebelum subuh, antara tengah malam dan sebelum subuh. Jadi permulaan subuh ni sebenarnya kalau boleh kita bangun awal. Sebab tu Ustaz semalam pesan kat kami di surah An-Nur pada Sayyidina Putra, dia kata kita ni tak payah tunjuk alim sangatlah, sebab iman kita ni tak macam iman Nabi dan para sahabat. Tuan-tuan, Nabi itu bila mana bangun malam sampai ke subuh Nabi berjaga. Kita ni bangun pukul 2-3 pagi qiyamul lail, lepas tu sambung tidur, bila pula bangun tengah hari pula bangun, tuan-tuan. Bukan subuh gajah dah, harimau mengaum dah, tuan-tuan. Maknanya biasa-biasanya begitu telajak, sebab kita dah bangun tengah malam 2-3 pagi, nak konsisten sampai subuh bukan mudah. Jadi cadang dia begini, kalau kita boleh bangun pukul 4.30, pukul 4 pun dah okey dah. Kemudian kita qiyamul lail, paling kurang tahajud 2 rakaat, surat-surat taubat, hajat dan sebagainya, baca Quran, sahur. Lepas sahur jangan tidur. Kata sahabat saya di Unimas, pakar otak. Dia bukan pakar bedah otak, tidak, tuan-tuan. Dia ni pakar macam mana lahirkan orang-orang yang otak genius, minda genius. Dia kata jangan tidur lepas sahur, sebab nanti dia akan efek makanan yang kita makan tak hadam, dia akan efek pada buah pinggang kita. Yang kedua, pukul 10 pagi perut kita dah berkeroncong. Ni yang kadang-kadang macam-macam akal dibuat, tuan-tuan. Saya pergi restoran Anwar Maju, tuan-tuan tahu kan? Tu dekat Putra Haid atas sana. Saya tengok awal diletak iklan, sepanjang Ramadan kami beroperasi 24 jam. Abang ipar saya buka satu restoran dekat Segapun, on the way ke Selayang sana, restoran Firdaus. Satu ketika bulan puasa, oleh kerana dibuka juga, maka ada 2 orang pemuda Melayu datang. Pemuda yang nampak wajahnya macam budak Melayu kita. Tuan-tuan, dia duduk-duduk, dia order macam biasa. Bulan puasa ni, teh tarik, roti canai. Tu yang kita sebut kadang-kadang, bila sebut sunnah ni, jangan ambil sunnah yang kena dengan kita aja. Segerakan berbuka, lewatkan sahur, kata Nabi. Tapi tidak maksud segera berbuka tu pukul 3.30 dah boleh order teh ais bungkus ikat tepi, tuan-tuan. Itu bukan segera berbuka, itu memang dah buka dah. Jadi datang 2 orang ni tadi, Kak Ipar dah tak berapa sedap hati. Dia kata, korang ni Islam ke? Seorang jawab, tak, kita orang bukan Islam. Tuan-tuan, Kak Ipar tak puas hati lagi. Dia kata, minta IC, boleh saya tengok IC awak? Bila minta IC mencicit lagi, tuan-tuan. Maknanya apa? Sah confirm Islam. Tapi dia tak mengaku di Islam sebab apa? Tak nak puasa. Dia nak cerita relate dengan bila pukul 10 tu perut dah berkeroncong. Ada seorang lagi kisah benar, orang lelaki bila tanya kenapa tak puasa, dia kata uzur, ustaz. Uzur macam mana? Uzur syar'i macam orang perempuan. Tuan-tuan, Allah uji dia betul-betul, tumpah darah, tuan-tuan. Keluar tak tahu darah daripada mana. Macam orang perempuan ni, darah keluar tak berhenti-henti. Dia kata dia apa? Kalau kau tak nak puasa pun janganlah buat alasan macam aku. Aku kena dah sampai nak mati dah dia ketika itu, tuan-tuan. Sebab tu saya sebutkan tadi, maknanya kalau boleh sahur itu, lepas tu jangan tidur. Kemudian kita tunggu subuh. Ini yang saya nak sebut bab mengantuk juga ni. Tuan-tuan, kalau kita bangun kadang-kadang pukul 5, bangun-bangun hujan pula tu. Saya pula kadang-kadang bila bangun macam tu pukul 5 hujan. Ada pula kuliah subuh pagi tu. Dia kalau dah pukul 5 hujan, jawab dia tarik selimut lagi sedap. Saya pun kata apa hal lah kami kuliah subuh pagi ni.
Tuan-tuan, kita pun redah juga dalam hujan-hujan tu. Bawa kita pun terlelap dah sekali dua. Sampai ke surau masjid pun, waktu zikir pun terlelap juga. Itu yang saya kata, kalau imam dia tengah zikir waktu subuh, tiba-tiba berhenti, terlelap dah tu jawab dia. Habis daripada doa apa semua, pengusi pun silalah Ustaz, kuliah. Duduk depan ni, ada mikrofon, baru cerah biji mata. Jadi pandangan saya, mana-mana yang mengantuk tu kalau ubat dia, mari duduk depan ni. InsyaAllah cerah biji mata. Sebab kita faham, bila mengantuk ni tak ada ubat yang lebih mujarab melainkan tidur aja. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Baik. Maka ketika mereka berada masuk gua permulaan siang, mereka dibangunkan oleh Allah di akhir siang. Maknanya dekat-dekat matahari dah nak terbenam, dan mereka tahu hal itu jangkaan mereka. Lalu kerana itulah mereka menyimpulkan boleh jadi kita tidur ni sepanjang hari. Ada yang kata tidak, boleh jadi kita tidur separuh hari. Maka berkata pula golongan yang ketiga, tak apalah, itu semua tak penting. Sebab apa? Allah yang lebih tahu berapa lama yang kita tidur. Maka kemudiannya mereka pergilah cari, utuslah beberapa orang di kalangan mereka, cari apa? Makan dan minum. Tuan-tuan, dengan wang perak yang mereka ada, mereka pun pergilah keluar daripada gua itu untuk mereka dapatkan makan dan minum. Dan dipesan kepada mereka, ketika sampai di kota nanti, jaga-jaga. Dengan maksud, kalau kamu dah pergi beli, dapat barang, cepat-cepat balik. Jangan berlama-lama dekat kota. Sebab apa? Takut nanti raja yang zalim itu dengan orang suruhan dia akan kejar kita dan tangkap kita. Maknanya ini juga antara satu perkara yang kita kena faham dalam bab melindungi diri daripada dikejar oleh musuh. Maka ini strategi yang kita kena pakai. Maksudnya kena ada helah, kena menyamar. Sebab apa? Tujuan utama untuk menyelamatkan diri daripada dikejar orang-orang yang zalim yang nak menindas kita. Sebab itu dalam beberapa hal keadaan, kata ulama, dibolehkan kita berhelah. Dia tak ada istilah bohong sunat. Bohong tu pun dah salah, jadi dia tambah pula sunat, macam boleh pula. Jadi tak ada istilah bohong sunat ni. Yang ada dalam Islam berhelah dengan tujuan, ada maksud yang lebih besar untuk kita capai maqasid itu. Contoh, dalam pergaulan suami isteri, bila mana bergaduh, bukanlah kata nak bohong, tapi berhelah dalam apa keadaan untuk mengelakkan perkara yang kecil menjadi lebih besar. Satu. Yang kedua, ketika mana ada orang yang melarikan diri daripada pihak yang zalim, berlindung di rumah kita. Pada ketika tentera ini datang, contoh, tentera orang yang zalim ini datang, nak ambil orang ni, cari orang ni, dia tanya kita, kau nampak ke tidak ada orang yang sedang melarikan diri daripada kami? Maka kita pun jawab, tak ada. Sebab sebelum tu orang tu dah terangkan, saya sedang dikejar oleh tentera-tentera raja yang zalim, yang jahat, yang nak ambil saya. Maka kata ulama, pada ketika itu dibolehkan kita berhelah. Ini antara beberapa keadaan yang dibenarkan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang disebut lagi adalah pada ayat yang ke-20 itu, sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu tentang apa yang kamu lakukan, kamu beli barang dekat kota, pasti mereka akan merejam dan membunuh kamu dan mengembalikan kamu secara paksa pada agama asal, dan dengan demikian kamu tak akan berjaya untuk selama-lamanya. Dengan maksud, kita kena jaga-jaga. Kalaulah para pengikut Raja Dqianus itu tahu tentang kita, nescaya kita akan diseksa terus-menerus, sehingga kita kembali kepada agama asal, dan mungkin ada yang sampai mati. Kalau kalian menyetujui mereka dengan kembali kepada agama itu, maka tidak ada keberuntungan bagimu di dunia maupun di akhirat. Ini maksud Allah.
Maknanya kalau mereka tak waspada yang pergi ke kota beli barang tadi, sebab mereka takut kalau ditangkap oleh pengikut Raja Dikanos tadi, pasti mereka akan diseksa. Ada yang diminta balik agama asal, dan kalau kamu ikut agama asal tu, kamu tak akan berjaya selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Rugilah kamu. Sedangkan awal itu kamu sudah bertunggus-lumus menjaga iman kamu. Jadi ini maksud yang dipahamkan kepada kita, kena jaga iman dan akidah ini bersungguh-sungguh. Tuan-tuan, kita sambung lagi pada ayat 21 sehingga ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana Rabbuhum a'lamu bihim Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantah sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu maka berkata sebahagian daripada mereka, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Sebahagian daripada mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi adalah 3 orang, yang keempatnya anjing mereka. Dan setengah pula berkata bilangan mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka 7 orang, dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Katakanlah ya Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan perbahasan secara sederhana yang nyata, mengikut keterangan dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan demikian itu kemudian nanti, melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya Allah, dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bermula ayat yang ke-21, kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ketika kami bangkitkan pemuda Ashabul Kahfi daripada tidur mereka dengan maksud bahawasanya janji Allah untuk menghidupkan orang yang mati adalah benar. Anggap saja kalau boleh kita bandingkan, pemuda Ashabul Kahfi tadi tuan-tuan, kita mati dah. Setelah 300 tahun Allah bangkitkan mereka semula. Maknanya dengan keyakinan kita, mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang yang telah mati. Cuma dalam kes pemuda Ashabul Kahfi ni, Allah tak matikan mereka, Allah tidurkan mereka. Selama berapa ratus tahun? 300 tahun. Maka bila dibangkitkan semula, sebagai dalil bahawasanya janji Allah itu benar dengan menghidupkan semula orang yang mati, dan tidak ada sebarang syak bahawasanya kiamat itu pasti berlaku. Tuan-tuan, maka yang disebut lagi dalam ayat ketiga ini, bagaimana mereka berbantah-bantah. Pada zaman itu
sama ada orang yang mati ini boleh dibangkitkan semula ataupun tidak. Maka dengan dibangkitkan oleh Allah pemuda Ashabul Kahfi daripada tidur mereka, ia adalah dalil yang jelas betapa Allah boleh melakukan yang demikian. Tuan-tuan, sebenarnya berdasarkan beberapa riwayat, bila mereka ni pergi ke pasar, maka waktu beli itu, duit dirham daripada perak yang diperbuat itu, bila peniaga ni dapat, dia pun beli. Rasa-rasa duit ni dah tak ada pada zaman kami ni. Kamu ni datang daripada zaman mana? Jadi ada dakwaan yang mengatakan diorang ni telah berjumpa dengan satu harta terpendam di sebuah tempat. Tuan-tuan, raja ketika itu seorang raja yang beriman dan mengambil peran tentang hal agama. Jadi yang telah dibawa berjumpa raja tadi daripada pemuda-pemuda 2-3 orang ni tadi, bila menghadap raja, mereka sangka raja itu Raja Dikanos yang zaman hari itu, zaman mereka telah tersalah. Rupa-rupanya mereka berada pada satu zaman yang lain. Orang zaman tu pun terkejut, ada lagi rupanya orang zaman dulu. Dan mereka dakwa yang orang-orang ni, pemuda Ashabul Kahfi ni, satu kumpulan pemuda yang mungkin dah jumpa dengan harta karun, harta yang terpendam di sebuah tempat. Sebab apa? Duit mereka ni duit yang sudah tidak ada pada zaman itu. Tuan-tuan, kebetulan dengan takdir Allah, raja yang memerintah ketika itu adalah raja yang beriman dan mengambil berat tentang hal agama. Kemudian setelah mendengar kisah itu, raja dan orang-orangnya pergi ke gua Ashabul Kahfi tadi. Kemudian mereka mendengar kisah mereka. Tak berapa lama kemudian mereka mati sesudah memberi selamat tinggal kepada raja dan orang-orangnya. Pihak raja mencadangkan agar sebuah masjid didirikan di sisi gua itu, walaupun ada pandangan yang menyatakan kita bina bangunan di atas tapak gua ini. Tuan-tuan, ini yang berlaku daripada kisah Ashabul Kahfi. Bagaimana hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil kepada kita orang yang masih hidup, betapa untuk hidupkan orang yang telah mati itu mudah bagi Allah. Dalilnya ada sekumpulan pemuda walaupun dah tidur 300 tahun bangkit semula dalam keadaan elok. Jumpa pula dengan orang pada zaman itu, dan bila dibawa kembali ke gua, mereka dengar kisah ini. Tak berapa lama kemudian Allah matikan mereka semula. Subhanallah. Tuan-tuan, kemudian tentang perbahasan di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman Nabi SAW, mereka dalam keadaan meraba-raba. Tak ada dalil yang jelas, fakta yang jelas berapa bilangan pemuda Ashabul Kahfi. Jadi mereka hanya teka-teka, hanya dakwaan sahaja. Ada yang kata jumlahnya 3 orang, ada yang kata 5 orang, ada yang kata 7 orang. Menurut Ibnu Abbas, yang terakhir itulah yang lebih tepat, hampir kepada benar, iaitu semuanya berjumlah 7 orang pemuda. Dan bersama dengan mereka ada seekor anjing yang kalau ikut dalam beberapa riwayat namanya Khitmir. Pemuda-pemuda ni oleh kerana mereka ni daripada keturunan golongan bangsa Rom, jadi nama-nama mereka pun ada disebut dalam beberapa kitab tafsir. Pun begitu, tidak menjadi wajib kepada kita untuk mengetahui kesemua nama-nama itu. Cukup kita ambil iktibar dengan kisah mereka. Ini maksud Allah bila mana Allah kata kepada Nabi, "Ya Muhammad, tak payah kamu nak berbahas tentang siapa mereka, berapa bilangan mereka. Cukup berbahas dengan kadar yang sederhana berdasarkan bukti yang nyata dalam Al-Quran. Dan tak payah kamu minta penjelasan tentang hal mereka daripada seorang pun yang nak bincangkan tentang hal ini."
Ini pesanan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masuk ayat 23, Allah berkata pula, dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan, bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti, melainkan dengan disertakan dengan berkata apa dia? Insya Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah, jika dikehendaki Allah. Suatu kalau kita nak buat satu perkara, tuan-tuan, jangan rasa macam dah confirm akan jadi. Esok kita buka puasa sama-sama, belakang tu kena sandar insya Allah, sekiranya diizinkan Allah. Tapi ada orang hari ini kadang-kadang dia jadikan kalimat insya Allah tu sebagai alasan kuat untuk dia tak pergi satu tempat walaupun dah dijemput. Datang dia kenduri saya malam esok, insya-Allah datang. Pada dalam hati tu memang tak nak datang pun. Cuma sebut insya-Allah tu sekadar nak menyenangkan hati orang yang menjemput. Tuan-tuan, tolak dengan baik, sebut dengan baik. Kalau tak boleh datang, kata apa? Terima kasih sebab jemput saya, tapi saya nak sebut awal-awal minta maaf, saya tak dapat hadir. Saya doakan majlis awak ni jalan baik. Itu yang lebih baik. Tak payah kita nak sandar dengan kalimah yang mulia ni insya Allah, tapi dalam hati kita dah niat memang aku tak datang dah kenduri kawan ni. Tak boleh begitu, tuan-tuan. Baik, saya nak cerita sedikit tentang asbab nuzul ayat yang ke-24 ni. Sebenarnya dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada disebut tentang kisah kenapa Allah turunkan kepada Nabi SAW itu ayat yang ke-24. Tuan-tuan, satu ketika begini, satu ketika tuan-tuan, Ibn Abbas menceritakan bangsa Quraisy mengutuskan An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ais untuk menemui para tokoh Yahudi di Madinah. Bangsa Quraisy mengatakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka tentang Muhammad dan ceritakan kepada mereka tentang sifatnya, serta beritahukan kepada mereka tentang perkataannya, sebab mereka adalah ahli kitab pertama dan mereka memiliki ilmu para nabi yang tidak kita miliki. Kedua utusan itu pun keluar dan akhirnya tiba di Madinah. Mereka lantas bertanya kepada para tokoh Yahudi tentang Nabi SAW dan menceritakan kepada mereka tentang beliau serta beberapa perkataan beliau. Kedua utusan itu mengatakan, sesungguhnya kalian adalah ahli Taurat dan kami datang kepadamu agar kalian beritahu kami tentang sahabat kami. Ibn Abbas menyatakan lagi, lalu mereka melayan utusan tersebut, tanyakan kepadanya tentang 3 perkara, iaitulah kalau betullah dia itu Nabi yang diutus, maka pasti dia boleh menjawab. Kalau tidak, dia bukan seorang Nabi. Tuan-tuan, kemudian mereka tanya kepada beberapa orang pemuda pada ketika awal itu. Mereka memiliki peristiwa yang menghairankan. Tanyakan kepadanya tentang seorang pengembara yang mengelilingi arah timur dan barat, apa beritanya. Dan tanyakan kepadanya tentang roh, apa itu roh. Jika dia memberitahu kepada kamu perkara-perkara itu, maka dia adalah Nabi, maka ikutilah dia. Jika dia tak beritahu apa-apa, maka dia adalah orang yang mengada-ngadakan perkataannya. Buatlah apa yang selayak baginya. Kemudian An-Nadhr dan Uqbah bin Abi Mu'ais kembali daripada Madinah, menemui bangsa Quraisy. Kedua utusan itu mengatakan, wahai seluruh bangsa Quraisy, kami datang kepadamu dengan keputusan yang jelas antara kalian dengan Muhammad. Para pendeta Yahudi memerintahkan kita agar menanyakan kepadanya
tentang beberapa perkara. Mereka pun beritahu kepada bangsa Quraisy tentang perkara-perkara tersebut. Lalu mereka datangi Nabi SAW dan bertanya, "Ya Muhammad, beritahu kepada kami." Mereka ajukan beberapa persoalan. Kemudian Nabi pun jawab, "Besok saya akan beritahu kamu tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku." Dan baginda tidak menyatakan insya-Allah dengan maksud jika Allah menghendaki. Kemudian orang kafir Quraisy tadi pergi meninggalkan Nabi SAW. Ternyata kata Ibn Abbas, selama 15 malam Allah tidak menurunkan satu wahyu pun kepada Nabi SAW tentang perkara tadi, antara tentang persoalan roh. Dan Jibril pun tidak datang mengunjungi Nabi, sehingga penduduk Mekah mula menceritakan berita jahat dan bohong tentang Nabi. Mereka kata apa? "Korang tengoklah Muhammad, dia dah janji kepada kami besok nak cerita tentang benda-benda yang kami tanyakan dia, tentang roh, tentang pengembara yang mengembara daripada timur dan barat bumi. Apa berita mereka? Sekarang ni dah masuk 15 hari, tak ada satu pun dia beritahu apa-apa kepada kita tentang apa yang kami tanya." Tuan-tuan, ternyata wahyu ini membuatkan Nabi SAW, bila wahyu ini terberhenti, membuatkan Nabi SAW berasa sedih, menyebabkan makin banyak dakwaan-dakwaan batil dan palsu yang ditohmah kepada Nabi SAW oleh penduduk Mekah. Kemudian Jibril AS datang kepada Nabi dan membawa surah Al-Kahfi. Dalam surah ini ada peringatan daripada Allah kerana kesedihan baginda terhadap mereka, dan ada pemberitahuan tentang apa yang mereka tanyakan kepada beliau, tentang apa yang ditanya kepada beliau, kepada baginda, iaitulah wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dan mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi tuan-tuan, antara asbab nuzul ayat 24 tadi kerana bila Nabi janji nak beritahu kepada golongan Quraisy yang tanya kepada baginda, terangkan kami tentang apa itu roh, terangkan kami tentang bagaimana pengembara yang mengelilingi dunia itu, maka Nabi tak sandar dengan perkataan insya-Allah. Maka turun ayat ini untuk mengingatkan Nabi, jangan kamu cakap aku akan buat begitu dan begini, kecuali kamu sertakan dengan perkataan yang baik ini. Apa dia? Insya-Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah. Baik. Ayat yang ke-25. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kita, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Disebut dalam kitab ini, Allah menidurkan Ashabul Kahfi dalam gua selama 300 tahun mengikut perkiraan tahun Syamsiyah. Sekarang di kalender Masihi yang Januari sampai Disember ikut peredaran matahari Syamsiyah, Gregorian calendar. Betul tuan-tuan? Kita yang lebih tepat bagi orang Islam ini mengikut tahun Qamariyah, iaitu peredaran bulan. Sebab itu ada beza. Kalau dalam setahun kalender Syamsiyah ini, kalender Masihi, ada berapa ratus hari? 365. Tahun 4 366. Bila? 29 Februari. Ada kakak ipar saya dengan anak dia gabung tuan-tuan. Dia lahir 29 Februari, anak perempuan dia pun 29 Februari. Jadi sambut hari lahir 4 tahun sekali tuan-tuan. Ini tahun 4. Baik. Manakala mengikut perkiraan tahun Qamariyah, tahun 4 berapa kali sekali tuan-tuan? 4 tahun kan? 4 tahun sekali betul? Jadi dia sambut hari lahir itu 4 tahun sekali.
Sebab anak beranak lahir bulan 2 tarikh 29 Februari ni tahun lompat. Baik. Mengikut perkiraan Qamariyah, kalender Qamariyah ikut tahun kalender Islam ni, dalam setahun dia tak sampai 365. Dia hanya sekitar 356, 355. Jadi bayangkan tuan-tuan, bila Allah sebut ni, dan kami tidurkan mereka dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun, rupa-rupanya ada ilmu yang kita kena belajar di situ. Ilmu hisab, ilmu matematik, ilmu falak, ilmu perkiraan, ilmu kira-kira. Tuan-tuan, kita boleh buat. Kalau tuan-tuan ada kalkulator sekarang ni, saya dah cuba itu. Cuba tuan-tuan buat 300 darab dengan 365. Cuba buat 300 darab dengan 365. Jawapan dia 109,500. 109,500. Baik. Lebih kurang itulah jumlah hari yang mereka ditidurkan oleh Allah. Baik. Sekarang ni tuan-tuan pandang, kali pula 309 darab 356. Kan dekat-dekat tu 110. Yang tadi 109,500. Yang ni 110,004. Jadi sampai begitu sekali bila ulama kaji, rupa-rupanya dengan maksud 300 tahun Masihi bersamaan 309 tahun Qamariyah. Ini maksudnya. Sebab itu ada beza bila ikut kalender Masihi 365 sehari setahun, manakala ikut kalender Qamariyah, kalender Islam, ada 356 hari. Jadi bila kita jumlahkan 300 tahun Masihi, kalender Masihi dia bersamaan dengan 309 tahun ikut kalender Qamariyah. Subhanallah. Itu maksud Allah wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun mengikut perkiraan kamu orang-orang Islam yang menjadikan kalender Qamariyah itu sebagai rujukan utama. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, baik. Tersambung sikit lagi. Tuan-tuan, saya nak tanya dulu pandangan tuan-tuan. Bolehkah kita habiskan sebelum asar ni? Dengan maksud lepas asar ni kita dah habislah. Sebab saya pun ada sedikit urusan. Kita anggaplah yang patut kita mula tadi 2 suku sampai 3 suku, kita ambil yang lepas asar tadi bawa ke sini. Jadi pukul 2 suku kita mula sampai 4.30 lebih, ataupun asar berapa? 4.40. Kita ambil 4.30, 4.35 lah. Sebab tuan-tuan ambil wuduk apa semua. Kemudian dia habis tu asar. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Jadi kalau bersetuju kita teruskan. Boleh? Saya faham lepas asar ni ada nak pergi bazar Ramadan. Dia bukan kata tuan-tuan, mungkin kita pun sama juga. Tapi nak ceritanya, saya alhamdulillah, saya syukur sebab tuan-tuan setia dengan saya daripada pagi sampai petang ni. Setengah-setengah tempat kadang bila dah petang tu dia tinggal separuh tuan-tuan. Macam malam-malam hujung Ramadan. Jadi malam pertama tu biasa penuh, melimpah sampai ke jalan tar. Kadang dia marah pula AJK masjid, apa hal tak sedia sejadah kat jalan tar? Dan kau datang lambat sampai subuh, situlah tempat kau sujud. Dan itu pun malam terakhir dia datang ke masjid tuan-tuan. Malam esok tak datang-datang dah. Tapi nak ceritanya, bila malam-malam kemudian ujung-ujung ni, ni orang dah mula surut. Tapi alhamdulillah di sini nampak gayanya maintain. Yang pagi tadi banyak ni, yang petang pun banyak ni juga. Tak tahulah agak kalau pasal nanti berkurang ke, wallahualam. Tu yang saya habis awal-awal tuan-tuan. Baik. Tersambung sedikit bermula ayat 26 sampai ayat 30 insya-Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahu a'lamu bima labisu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بئس الشراب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
يلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, Allah jua yang mengetahui tentang masa mereka tidur. Baginya lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Terang sungguh penglihatannya dan jelas sungguh pendengarannya terhadap segala-galanya. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab Tuhanmu. Tidak ada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Dan jadikanlah kamu dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Dan katakanlah ya Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhanmu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka, yang meliputi mereka laksana kemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera yang tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan bersandar berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga, tempat berehat yang semolek-moleknya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ayat 26 menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya Muhammad, dalam bab urusan berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur, serahkan pada Allah. Maka Allah yang lebih mengetahui, dan itu sahajalah yang benar, dan tidak ada syak padanya. Dengan maksud tuan-tuan, dalam bab kisah Ashabul Kahfi tadi kita boleh buat kesimpulan bersama. Allah mengingatkan kepada Nabi SAW, tak payah nak bahas panjang, cukup dengan kamu tahu kisah mereka, perjuangan mereka mempertahankan iman sehingga melarikan diri ke dalam gua, beramal tanpa sebarang gangguan Raja Dicalus dan pengikut-pengikutnya. Berapa lama mereka ditidurkan itu Allah sebut dengan selama 300 tahun dan ditambah 9.
Hakikat yang sebenar, Allah juga yang mengetahui yang lebih tepat tentang masa tidur mereka. Ini yang Allah nak ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kemudian bagi Allah segala perkara-perkara yang gaib yang berada di langit dan juga di bumi. Sebab itu yang kita sebut dalam bab ini, tuan-tuan, banyak lagi rahsia langit dan bumi yang kita kena belajar dan kaji. Saya tengok ada satu rancangan bersama Ustaz Don hari itu. Dia panggil pakar oceanography, ocean, pakar laut. Kata dia dalam lautan ini ada dekat 365 spesies yang masih lagi manusia tak tahu apa nama spesies ini dalam laut itu. Maknanya ternyata ilmu kita ni masih banyak yang kita tak tahu dan terbatas, tuan-tuan. Kerana itu dalam surah Luqman Allah kata apa? Walau annama fil ard min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dih sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallah azizun hakim. Dan seandainya diambillah tinta-tinta ini daripada dakwat lautan itu dan ditambah kemudian 7 lautan lagi, dan saya belum cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ini maha yang dikatakan maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita ni bodoh sebenarnya, tuan-tuan. Kita ni tak pandai. Kita ni serba tak tahu. Sebab tu yang biasa dipesan kepada kami oleh guru kami, bila nak bercakap jangan tunjuk pandai, tapi mulakan ucapan itu dengan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami ini tak ada apa yang kami tahu kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkau ni maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dengan itu, tuan-tuan, kita takkan sombong dengan ilmu yang kita ada. Sebab itu saya sebut di mana-mana pun, kadang-kadang orang hormat kita bukan sebab dengan ilmu kita, tapi dengan sebab akhlak yang ada pada kita. Kita mungkin orang biasa-biasa, ilmu tak tinggi mana pun, tapi sebab akhlak kita bagus, akhlak kita baik, orang hormat kita. Apa guna ada ilmu yang tinggi tapi sombong? Apa guna ada ilmu yang tinggi tapi bongkar, rasa diri serba tahu? Ini antara penyakit orang berilmu. Minta jauh, wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan, kita dapat hari ini ilmu, sama-sama kongsi ilmu, pun kita tak dabik dada, kita lebih berilmu daripada orang lain. Alhamdulillah, Allah izinkan kita sama-sama untuk tadabbur surah Al-Kahfi, bermula ayat 1 sampai ayat 31 insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kemudian bila Allah sebut absir bihi wa asmi', disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Maksudnya sesungguhnya Allah benar-benar melihat dan maha mendengar segala perkataan dan perbuatan manusia. Tuan-tuan, jangan kata apa yang kita sebut, apa yang kita buat, lintasan hati kita pun Allah tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah tahu apa yang terkandung dalam isi dada kamu. Ya'lamu kha'inatul a'yun. Allah tahu pengkhianatan yang dibuat oleh mata. Nampak macam alim dia belaka, tuan-tuan, kan? Pakai kopiah, pakai serban. Tapi bila tengok orang perempuan, boleh tahan juga Pak Haji ni. Dia kata bukan apa Ustaz, Nabi dah sebut pandangan pertama milik kamu, kemudian jangan ikuti dengan pandangan seterusnya. Itu yang saya pandang dia, Ustaz, tak kali tempat lain, sebab itu pandangan pertama saya. Maksud Nabi itu terpandang bau hak kamu, dah terpandang tu cepat-cepat kali pandang tempat lain. Ini tidak, dia dah pandang tu melekat, tak pandang-pandang tempat lain. Salah tu, tuan-tuan. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian. Satu. Kemudian
bila disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wala yushriku fi hukmihi ahada, tidak ada penduduk langit ataupun dan bumi pengurus selain daripadanya, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Dengan maksud Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan yang lain selain daripada dia. Tidak ada perlu yang dikatakan seorang menteri pun baginya, tidak perlu ada seorang penolong pun baginya, tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak ada pula penunjuk atau penasihat baginya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang disifatkan oleh musuh-musuh Allah kepada mereka, kepada Allah. Yang dakwa Allah ada anak, yang dakwa Allah ini macam-macam bentuknya, maka semua itu dakwaan yang batil. Sebab itu Allah tak perlukan sesiapa, cukup hanya dia satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa, tunggal, satu, wahid, tidak ada selainnya. Allahus samad, Allah tempat mohon segala hajat. Tuan-tuan bayang, semua kita dalam masjid petang ni masing-masing ada hajat tertentu, betul tidak? Masalah kita tak sama antara satu sama lain. Ada orang hari ni dia memasak muka dengan isteri. Sebab apa? Isteri tak sedia sahur pagi tadi, contoh, dah masak muka. Kemudian ada orang dia hutang keliling pinggang. Ada seorang sahabat jumpa saya, kata minta pinjam. Tuan-tuan, dia hutang tu bukan sikit-sikit, banyak, ratus ribu. Saya kata tak mampu saya nak tolong, tapi setakat mana yang kita boleh bantu, ringankan walaupun sedikit, kita tolonglah. Sebab kita tahu kawan kita tu benar-benar susah. Tuan-tuan, hakikat yang sebenar, bila setiap orang ada hajat, kepada siapa yang dia nak mengadu? Allah tempat yang terbaik. Betul, kita boleh minta tolong kawan kita, minta tolong sahabat kita, tapi kadang-kadang dia tak penuhi apa yang kita nak. Boleh jadi dengan minta terus kepada Allah, Allah utuskan orang lain untuk penuhi hajat kita. Ini yang biasa kita lihat dalam banyak siri-siri kehidupan kita. Ada satu kisah seorang ustaz berkongsi, seorang ibu tunggal yang 20 tahun hidup dengan seorang yang ternama, ada pangkat lah, tuan-tuan, kemudian diceraikan. 20 tahun ni hidupnya mewah, rumah besar, banglo besar. Kemudian bila dia dah jadi macam tu, diceraikan, dia putus asa, terbuang dia. Akhir sekali terpaksa sewa di flat dengan anak-anak. Tuan-tuan, yang suami cari lain lah. Baik, dah 20 tahun kahwin. Ketika itu ustaz yang mengajar, datang ibu tunggal ni jumpa dia, ustaz, dia ceritalah kisah hidupnya. Maka ustaz sahabat saya dipesan apa? Kak, akak amallah ayat daripada surah At-Talaq tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, bergantung harap hanya kepada Allah, Allah mencukupi baginya. Jadi akak dia pun amal. Tuan-tuan, sedang beberapa bulan ada seorang Datuk Seri. Tadi yang muda tu Datuk aja, ni Datuk Seri. Dibawa kematian isteri, dia pun nak kahwin lain. Jumpa dengan ustaz ni juga. Jadi ustaz ni ingat balik, recall balik, ni ada kakak seorang ni, ibu tunggal, bekas isteri Datuk. Dia kata hidup juga kalau temukan dua orang ni. Tuan-tuan, temu-temu jadi honeymoon sebulan dekat Eropah. Ustaz kata, iyalah, korang honeymoon kat Eropah tu baik dah, tapi aku yang tukang temu tak ada orang nak sponsor. Jadi tuan-tuan, kita nak cerita je. Maksudnya, bila kata ada masalah, ada hajat, kita terus mengadu kepada Allah. Sebab apa? Allahus samad, Allah tempat mohon segala hajat. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding setara dengannya. So kita tak boleh kata Allah ni berbentuk macam yang kita perasan. Kita manusia berbentuk, haiwan berbentuk, tidak semacam kita. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah bersalahan dengan segala yang baharu, pasti tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Baik, ayat yang ke-27 sebagai penegasan perintah membaca Al-Quran dan bersabar bersama orang-orang yang beriman. Allah kata kepada Nabi SAW, dan bacalah dan ikutlah apa yang kami wahyukan kepada kamu, dan tidak ada siapa yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah itu, yang boleh menyimpangkan atau mengalihkan maknanya. Sebab tu kita baca satu ayat, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran yang sifatnya sebagai pemberi peringatan, dan kamilah yang menjaganya daripada sebarang bentuk penyelewengan. Hari ini sahabat-sahabat saya di KDN, bahagian teks Quran dan kawalan penerbitan itu, kalau ada saja Quran yang nak dicetak, apa saja namanya pun, ada lajnah pentashih daripada para masyayikh kita, ustaz-ustaz kita yang pakar dalam bidang ilmu Quran ini. Tuan-tuan, lihat bagaimana Allah jaga. Kadang-kadang bila Quran tu dah dicetak, ada ayat yang salah cetak, orang akan mengadu, Quran ni salah cetak. Jadi report terus kepada KDN, dihentikan pengeluaran cetakan itu, cetak semula contoh. Maknanya benar kalam Allah. Allah menjaga Quran daripada sebarang bentuk penyelewengan. Adapun hal Quran yang hilang muka surat, tahu-tahunya dah hilang muka surat, wallahu a'lam. Apa hikmahnya kita tak pasti. Boleh jadi kerana lama tak buka, jadi dakwat tu lama-lama hilang tuan-tuan. Jadi dia pun heboh, tengok di Quran saya Allah dah ambil dah, ada beberapa buku surat hilang. Kita pun tak tahu apa yang sebenarnya. Tapi yang nak ceritanya, apa yang penting, bila kita baca Quran, ikutlah apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada Quran itu, dan tidak ada siapa yang boleh mengubah kalimah Quran itu, dan tidak akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Sebab itu yang kita sebut tempat perlindungan yang terbaik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudiannya ayat 28, tuan-tuan, dengan maksud, dan bersabarlah engkau ya Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan petang hari dengan mengharapkan keredaannya. Maksudnya, duduklah bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan memohon kepadanya pagi dan petang hari. Duduklah bersama mereka, yakni hamba Allah, sama ada yang miskin ataupun kaya, kuat ataupun lemah, tapi mereka ni ada sifat-sifat tadi. Tuan-tuan, jangan sangka semua orang kaya ni tak elok. Ada orang kaya yang sedekah kepada surau kami, tuan-tuan, 300,000 nak siapkan surau tu on the spot. Dia kata kepada pengurusi surau tu itu, saya infak 300,000. Terjatuh handphone pengurusi surau, tuan-tuan, terkejut dengar. Selang 2-3 bulan, orang yang infak tadi kata apa? Pengurusi, tuan, Allah ganti balik apa yang saya infak, saya dapat beli sebuah kereta Mercedes yang baru. Maknanya nak dapat Mercedes, infaknya pun kena lebat, tuan-tuan. Tapi setakat angan-angan Mercedes bagi RM1, jawab dia, tuan-tuan, memang basikal aja lah. Jadi sebab itu kita sebut banyak infaknya, banyak gantinya daripada Allah. Pagi-pagi kata Nabi, malaikat turun, malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa u'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kurniakan kepada mereka yang infak di jalanmu ini ganti yang lebih baik dunia dan akhiratnya, dan kurniakan